Ada nak bincang soalan mana-mana yang lepas tu? Tak ada. Kak Sen tak ada. Orang lain pasti tak ada. Soalan mana yang lepas? Soalan ni kan? Ni soalan latihan intensif 5.2. Sekejap cikgu share. Cikgu belum share kan? Okay ni. Latihan intensif 5.2. Yang lepas cikgu bagi. Soalan 1, hitung hasil tambah dan hitung bilangan sebutan dan hasil tambah. Cikgu bagi A saja. Soalan nombor 2, diberi janjang geometri itu ada tiga sebutan, 4.5, negatif 9, 18. Cari bilangan sebutan supaya hasil tambahnya ialah 769.5. Cari bilangan sebutan ni maksudnya dia minta kamu cari nilai N. Cari N kan? Sekejap. Cikgu rasa cikgu dah buat tadi. Okey, ni minta cari N dan dia beri ni adalah Sn. So buka formula Sn, dapatkan nilai N. Okey, soalan 3 hari tu diberi ni X, 2X tambah 3 dan 10X tolak 3. Cari semua nilai yang mungkin bagi X. Alright, soalan ni dia dah sebut itu adalah janjang geometri. Jadi kalau ia janjang geometri, kita tahu dia mesti ada apa kelas? Recall balik. Kalau ia janjang geometri, dia mesti ada apa? Dia mesti ada nisbah sepunya. Okay? Dia mesti ada nisbah sepunya R. Jadi kita tunjukkan guna 3 sebutan ini untuk mencari R. Okey, jadi kita buatlah sebutan kedua, 2x tambah 3. Kita buat 2x tambah 3 per x bahagi sebutan pertama. Kemudian ambil sebutan ketiga bahagi sebutan kedua, 10x tolak 3 bahagi 2x tambah 3. Dan ini letak tanda sama dengan. Jadi bila kita dapat persamaan, kiri kanan ada nilai x. Kamu dapatlah cari nilai x, darat silang semua, pindah-pindah tinggalkan x. Okey, ini untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 4 cikgu dah tunjuk sikit hari tu. Cikgu dah guide sikit. Bila dia kata luas segitiga mengikut janjang geometri. Okey, bila dia kata luas mengikut janjang, jadi kamu kena susun sebutan-sebutan tu menggunakan luas lah. Maksudnya T1 adalah luas yang pertama, T2 adalah luas yang kedua, T3 adalah luas yang ketiga. Kalau dia sebut luas, luas itulah kamu jadikan sebutan. So bila dah dapat luas, dah dapat 3 sebutan ni, kamu dah tentulah dapat cari A, kemudian dah tentulah dapat cari R. Okey, baru boleh jawab soalan-soalan yang ditanya. Cari nisbah sepunya, itu R. Okey, dah dapat cari R. Bila ada 3 sebutan, dah boleh cari R. Ambil saja sebutan kedua, bahagian pertama kan. Okey, kemudian dapatlah cari luas segitiga yang pertama. Alright. So, luas segitiga yang pertama ini A lah. Sebutan pertama kamu. Hasil tambah luas segitiga ke-3 hingga ke-10. Ini buat apa? Kamu buat macam mana ni? Kita recall sikit. Buat macam mana? Sebutan ke-3 hingga ke-10. Cepat respon cikgu. Macam mana kita nak cari? Sebutan ke-3 sampai 10 sahaja. S10 tolak S2. Okey, terima kasih. Cepat sikit respon so kita boleh cepat sikit habis. Nombor 5 tu pun sama macam soalan nombor 4. Ini dah hampir-hampir soalan problem solving dah. Okey. Dia beri beberapa bulatan sepusat, ada sepusat. Dia mempunyai pusat yang sama. Kemudian lilitan bagi setiap bulatan berturutan mengikut janjang. Okey, dia sebut sekarang lilitan itu membentuk janjang geometri. So bila lilitan membentuk janjang geometri, kamu boleh bina janjang tu lah. Ambillah, kiralah lilitan yang pertama tu jadikan sebutan pertama, lilitan kedua, sebutan kedua, lilitan ketiga itu sebutan ketiga. T1, T2, T3. So kena cari lilitan lah. Okey, kemudian dia kata Tn sama dengan 3, 8 tolak N. Bila diberi formula ini, kamu kena guna formula ini. Tak payah guna formula Tn yang kamu dah ada tu.
Okay, kena guna formula ini, cari nisbah sepunya, cari hasil tambah semua tu lah. Okay. So ini soalan lepas yang cikgu bagi dan ada yang ramai yang kata tak ada problem, kita just recall saja. Okay, hari ni kita nak sambung kepada tajuk ni. Kamu nampak kan slide cikgu ni? Okay, jadi kita nak sambung kepada menentukan hasil tambah ke tak terhinggaan. Yang pertama, kemudian yang kedua kita nak menyelesaikan masalah melibatkan janjang geometri. Baik, cikgu harap kamu dah ready dengan kalkulator, dengan buku conteng, alat tulis semualah. Okay, baik. Yang pertama kita nak tengok dulu hasil tambah ke tak terhinggaan. Okay, ke tak terhingga. Infinity lah. Sehingga infinity. Banyak sangat, tambahkan semua. Itu ke tak terhinggaan. Hasil tambah ke tak terhinggaan ataupun sum to infinity. Infinity tu macam 8 yang terbalik. Alright. Jadi untuk ke tak terhinggaan dia hanya ada pada janjang geometri. Janjang aritmetik tak ada. Okay, baik. Sekarang kita tengok ni. Katakan kita ada satu janjang geometri. Okay, cikgu perlukan bantuan kamu dengan kalkulator kamu. Get ready semua orang. Pertimbangkan janjang geometri ni, kamu ada 64, 32 dan 16. Okey, bantu cikgu sekarang. Apa nilai R? Apa nilai R? Cepat, apa nilai R? Nisbah sepunya dia berapa? 0.5. Okey, Jihan 1/2. Min Halina 0.5. Baik, terima kasih. Okey, dan jadi kita dapati R lebih kecil daripada 1 kan? Okey, R lebih kecil daripada 1. Baik, sekarang cikgu perlukan bantuan kamu. Yang pertama, cikgu sebut nama tak payah semua orang. Jihang, tolong tekan cikgu kalau N dia 1, R kuasa N dapat berapa? Jihang? Okay, dapat apa? Adakah line cikgu sangat lambat? Okay, line cikgu lambat kot. Okay, kita dapat 0.5. Okay, yang kedua, tolong cikgu Huifan. Kalau N-nya sama dengan 2, so R kuasa N dapat berapa? Huifan? Oh, line cikgu agak lambat kot. N sama dengan 2. Ni N, ya ni soalan ni. Apabila N sama dengan 2, maksudnya R kuasa 2 berapa? 0.5 R kuasa 2 berapa? Ni, kita nak jawab soalan ni. Okay, berapa Huifan? 0.5 kuasa 2? 0.25. Okay, orang lain tolong semak juga. Okay, next. Apabila N-nya sama dengan 3 pula. Okay, N-nya sama dengan 3. Min Halina, tolong cikgu. R kuasa N dia dapat berapa? Maksudnya R dia masih lagi 0.5. Sekarang N dia 3. Dapat berapa Min? 0.125. Okay, terima kasih. Kiat Seng. Kiat Seng, tolong cikgu apabila N dia sama dengan 4. R kuasa N dia dapat berapa? Kiat Seng, tolong cikgu cepat. 0.0625. Orang lain tolong semak ya. Cikgu tak semak. Okey, cikgu nak ajak kamu beraktiviti saja kat sini. Baik, sekarang siapa lagi cikgu ada kat sini? Yongzhen. Yongzhen tolong cikgu kalau N-nya sama dengan 5. Yongzhen, N-nya sama dengan 5. So, berapa R kuasa N? 0.03125. Betul Yongzhen? 03125. Okey, itu yang kamu dapat. Baik, kita tengok lagi. Chiao En. Chiao En tolong cikgu kalau N-nya sama dengan 10. Berapa nilai R kuasa N kat sini? Chiao En tolong cikgu. Cepat.
Maksudnya, cepat apa jawapan dia? Maksudnya N, R tadi masih sama, 0.5. Jadi kuasakan dengan 10. Line Chia On ke? 9.7 darah 10 kuasa negatif 4. Maksudnya 0.0009. 97. Alright. Kemudian, cikgu nak yang bawah terus. Kalau N sama dengan 200, tak payah buang masa. Kita tengok kalau N sama dengan 200. Siapa boleh tolong cikgu? Kayen, tolong cikgu kalau N sama dengan 200. Berapa? R kuasa N tu. Berapa Kayen? 9.54 darah 10 negatif 7. Oh, banyaknya. 0.00000. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 95. Alright. Apa kamu boleh kata dengan nombor ni? Kau perhatikan nanti Makin turun ke bawah. Baik, kemudian yang ini cikgu cuma nak buat yang pertama untuk SN. Kemudian cikgu nak buat yang kelima. Kemudian cikgu nak ajak kamu buat yang ke 200, yang bawah ni 200. Yang pertama tolong cikgu. Siapa nak tolong? Kiat Seng, tolong cikgu yang pertama apa dapat SN kalau kita ganti sini? Ini yang first. Jadi SN kita 1. S1 sama dengan A kita 64 darab 1 tolak R kita. R kuasa N kita dah kira tadi, tak payah kira lagi. R kuasa N adalah 0.5. Kemudian bahagi 1 tolak 0.5. Kiat Sen tolong cikgu. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Orang lain pun boleh tolong. Kayan salah. Ya. Berapa? 31.5. Orang lain? Tolong semak. 31.5. Baik. Itu untuk N sama dengan 1. Sekarang kita nak buat N sama dengan 5. Maksudnya bilangan sebutan dia ada 5. Kita nak cari hasil tambah 5 sebutan yang pertama tu. Yang kedua. So kita akan guna S5 sama dengan guna formula itu. A-nya 64. 1 tolak R kuasa N kita tak payah kira. Tadi kita dah kira situ. 0.03125. Apa tu? Kayan. Sekejap bahagi 1 tolak R-nya 0.5. Tak apa tadi cikgu sebut. Tolong. Apa jawapan ni? Tadi salah. Kayan. Yang mana tu? 0.5 kuasa 200, 6.22. Ini Kayan. 200. Tak apa. Kita betulkan. Now yang lain. Tolong cikgu yang ni. S5 dapat berapa? Cikgu betulkan yang Kayan ni. Ini ke Kayan tadi? (61) 10 kuasa negatif 61. Banyaknya. 6.22 darah 10 kuasa negatif 61. Betul. 5 kuasa 200. Ya. Kiat saya betul lah. Baik, Min tadi jawapan 61.68 ni untuk ni kan? 61.6875 betul ni? Betul ke? Cikgu nak orang lain tolong semak. Min jawapan ni ke Min? Cikgu. Orang Saya harap saya tak salah tekan. tak apa. Apa? Orang lain sama? Sama? Baik. Sama, kita tengok yang 200 ni. Apabila N dia, bilangan sebutan dia ada 200. Dah banyak. Kamu tengok R kuasa N dah jadi 0.000 sampai 61 tu.
Sangat kecil kan? R kuasa N dia sangat kecil. Baik, berapa kamu punya SN? Kita try, kita beraktiviti sikit. Nombor 3. Jadi S200 dapat berapa tu? 64 darab 1 tolak 6.22 darab 10 negatif 61 bahagi 1 tolak 0.5. Berapa nombor dia? Jawapan ni yang bawah. Cikgu nombor 64. 64. Ini ke? 64 ni? Oh, nombor 1 ni 64. Okay. Alright. Thank you. 64. Betul lah. Ini sama kan? 1 tolak 0.5. 64 lah. Baik. Okay, cepat last. Kita nak buat rumusan. S200. Siapa yang dah tekan? Bagi je jawapan. Waven, S5 dapat 88. 1 tolak 0.3125 bahagi 0.5 darab 64. S5. S5, orang lain? Tekanlah betul-betul. Dapat berapa ni? S5 ni? Cepat. Orang lain, tolong semak. S5 ni dapat berapa? Siapa dapat? Rasa tak sama, bagi tahu je kamu dapat berapa. Cikgu pun dapat tak sama ni. 124 kan Jihang? Cikgu pun dapat 124. Kalau rasa ada jawapan yang lain, bagi tahu aja. Cikgu pun dapat tak sama. Okey, jawapannya 124. Kamu tekan baik-baik. 1 tolak dulu. Dah tolak, bahagi di bawah 0.5 darab 64. Ataupun dah tolak, darab dulu baru bahagi. Tolak tu sama dengan dulu tau. Jangan terus tekan macam tu. Okey, 124 jawapan dia. Baik, last one ini. Jom kita buat sama-sama. Tengok kamu dapat berapa. Cikgu pun tekan sekarang. Untuk S200. Come on, S200. Come on guys. 1 tolak 6.22 eksponen negatif 21, 61. Okey, dapat berapa? Mesti takut nak bagi tahu jawapan lagi kan? Bagi tahu je jawapan dapat berapa? 128. Jihang dapat 128. Okey. Okey, cikgu pun dapat 128. Orang lain? Zisim pun dapat 128. Okeylah. Jadi itu jawapan kita, 128. Okey, Kiat Seng pun dapat, Min pun dapat. Tekan baik-baik, boleh je. Okey, baik. Sekarang kamu perhatikan untuk R yang kecil dengan kesimpulan dia. Untuk R yang kecil daripada 1. Okey, cikgu bagi R 0.5, R ni kecil daripada 1. Okey, apabila bilangan sebutan dia semakin bertambah, okey, kamu perhatikan ini faktor R kuasa N ni. R kuasa N tadi, apabila N dia semakin bertambah, kamu tengok nilai R kuasa N dia jadi semakin kecil. Nampak tak? Daripada 0.5 tambah kecil jadi 0.25, kecil lagi 0.125.
R kuasa N ni jadi bertambah kecil sampailah kalau sebutan dia 200. 200 terlalu banyak. Ini yang kita panggil ketakterhinggaan. Bilangan sebutannya terlalu banyak. Okey. Bila bilangan sebutan dia terlalu banyak, untuk kes R yang kecil daripada 1, kamu tengok faktor R kuasa N ni dah jadi sangat kecil. 0.00 sampai 60 kali. Banyak kan? Kecil sangat nilai dia. Okey, kemudian daripada situ kita dapati hasil tambah ketakterhinggaan dia ada 64 mula-mula. Kemudian besar sikit 124. Besar sikit 128. Kita dah boleh abaikan ni sebenarnya. Okay, kita seolah-olah dah abaikan R kuasa N tu. Okay. Itu cikgu nak tunjuk kamu ketakterhinggaan tu macam mana. Okay. Kenapa rumus dia nanti berubah? Sebab ini faktor R kuasa N tadi. Sebab R-nya kecil daripada 0, kecil daripada 1. Bila kuasakan nombor yang sangat besar, nilai R kuasa N ni dah jadi sangat kecil sampai kita dah boleh abaikan dah sebenarnya. Kita dah boleh lupakan dia, nilai dia sangat kecil. 0.00, nak tulis kosong tu dalam buku kamu pun penuh buku. Dah abaikan, kita dah boleh abaikan dia. Jadi itulah yang kita dapat formula ini. Hasil tambah ketakterhinggaan adalah sama dengan A bahagi 1 tolak R. Mana datang ini? Dia datang daripada Sn sama dengan A darab 1 tolak R kuasa N bahagi 1 tolak R. Tadi kan? Besar pula kurungan cikgu. Cuba perhati baik-baik. Jadi tadi kan kita dah buat aktiviti sikit. Kita tengok nilai R kuasa N, dia dah menghampiri 0. Dia dah dekat-dekat sampai dengan 0, terlalu kecil. Jadi persamaan untuk Sn, formula tu dah jadi A darab 1 tolak 0, 1 bahagi 1 tolak R. Nampak tak? Sebab tu lah kita dapat untuk ketakterhinggaan A darab 1, A bawah 1 tolak R. Faham tak? Faham tak mana datang formula ni? Nanti semua tanya cikgu, kenapa S infinity ni datang macam ni? S infinity tu apa? Faham? Hasil tambah ketakterhinggaan, maksudnya bilangan sebutan dia sangat banyak. 200, 300, bilangan sebutan dia sangat banyak. Kita nak tambah semua seboleh-bolehnya. Jadi bila melibatkan bilangan yang banyak, tadi kita dah buat, kita dah terus boleh abaikan R kuasa N. Sebab tadi kesnya untuk R kecil daripada 1 je. Jadi R kecil daripada 1, R kuasa N jadi sangat kecil. So kita dapatlah formula ni. Ini adalah formula untuk hasil tambah ketakterhinggaan. Ada yang tak faham? Ada yang tak faham? Faham tak? Faham? Okay, Cik Wan faham. Bagus. Orang lain? Okay, itu hasil tambah ketakterhinggaan. Ada respon macam ni barulah cikgu rasa okey sikit. Baik, sekarang kita tengok contoh 1. Hasil tambah ketakterhinggaan, cari hasil tambah. Dia dah terus sebut. Dalam soalan biasanya ia akan terus sebut. Hasil tambah ketakterhinggaan maksudnya itu adalah sum infinity. Bagi janjang geometri ni 49, 9, 1.8. Okey, kalau kamu nak pastikan dia adalah ketakterhinggaan ke tak, kamu cek dia punya R. Mesti kecil daripada 0.1. Okey, R berapa? 9 bahagi 45. Berapa R dia? 1/5 ataupun 0.2. Okey, boleh guna 1/5, boleh guna 0.2. Jihang boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kita nak cari S infinity, soalan dia. S infinity A bahagi 1 tolak R. So A-nya adalah 45 bahagi 1 tolak R-nya 0.2. Terus guna formula ini je, tak payah guna SN yang panjang tu dah. Okey, berapa kelas jawapan dia? Tekan baik-baik. 45 bahagi 0.8. So 56.25. Okay, well done. Boleh kan? Bagus. Okay, next. Contoh yang kedua. Hasil tambah ketakterhinggaan bagi suatu janjang geometri ialah ini. Jadi dah beri. Itu adalah S infinity.
S infinity adalah 31 1/2 dan hasil tambah dua sebutan yang pertama ialah 28. Ini apa? Itu apa? Apa tu kelas? Hasil tambah S2. Okey, itu adalah S2. Ini S2. 128. Okey, soalannya cari nisbah sepunya. Baik, bila disebut S2, kamu kena faham juga ya sebab dia bagi dua yang pertama je. Itu adalah sama dengan T1 tambah T2. Ataupun sama juga dengan A tambah A darab R. Betul tak? T2 adalah AR. T3 adalah AR2. T4 adalah AR3. Betul kan? Boleh faham cikgu ni? Sama dengan 28. Okey. A darab 1 tolak R sama dengan 28. Okey, nampak tak kat situ? Cikgu sedang buat apa? Okey, so ini tak boleh selesai. Ini adalah persamaan kamu yang pertama. Kemudian ada dua persamaan lah kat situ. Yang kedua maklumatnya S infinity sama dengan 311/2. So bukalah formula S infinity. Kamu follow aja apa yang soalan bagi. S infinity A tak tahu. Bahagi 1 tolak R pun tak tahu. Sama dengan 311/2. Okey, itu saja yang kamu ada. Jadi ni persamaan serentak sebab ada dua persamaan dan dua pemboleh ubah dalam tu ada A ada R. Kamu buat persamaan serentak. Jadi ini ada pecahan kan? Kalau tak suka pecahan kita pindahkan dia ke kanan. A. Okey, A kita ganti A sama dengan 311/2 darab dengan 1 tolak R. Baik. Jadi sekarang ini persamaan yang kedua. Boleh buat persamaan serentak tak? Tahu nak buat macam mana? Gantikan A mana-mana, gantikan A yang kedua masuk dalam A yang pertama pun boleh. Mana-mana pun boleh. Boleh? Okey, cikgu bagi kamu 2 minit. Kamu cuba selesaikan persamaan serentak ni. Come on. Buat kaedah gantian. Okey, go. 2 minit. Cuba dulu. Okay, hurry up. 2 minit Kamu boleh juga guna kaedah ni kelas. Kaedah bahagi pun boleh. Okay, kita terus ambil itu yang kedua. Cikgu nampak kat situ. Terus ini jadikan yang kedua pun boleh juga. Dah dapat. Okay, 1 minit lagi. Cuba buat sendiri Cuba buat sendiri. Hilang ni.
Apa belum lagi? Okay, sorry kelas. Okay, dapat tak? Alright, tak apa. Kita tengok sama-sama. Baik, persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau soalan macam ni, kalau kamu nak hapuskan sebab ia ada darab dan bahagi kan, kamu boleh terus hapus guna kaedah bahagilah. Kamu boleh ambil persamaan 1 bahagi persamaan 2 ataupun persamaan 2 bahagi dengan persamaan 1. Okey, kalau cikgu ambil persamaan 1 bahagi dengan persamaan 2. Okey, kita guna kaedah bahagi. Jadi persamaan 1 kita adalah A darab 1 tolak R bahagi dengan A per 1 tolak R sama dengan persamaan satunya tadi 28 bahagi persamaan 2 tadi 31 1 per 2. Okey. So sini A darab 1 tolak R bahagi A per 1 tolak R, dia akan sama dengan ini kelas. Tengok perlahan. Okey, ini dah bahagikan, cikgu tukar darab boleh? Boleh kan? Terbalik kan? 1 tolak R di atas bahagi A di bawah. Cikgu tukar darab, bahagi ni jadi darab ni. Okey, yang ini cikgu tukar jadi darab. Okey, next. 28 bahagi 31 1 per 2 berapa? Tolong cikgu. Dia sebenarnya hilang semuanya. Berapa dapat jawapan? 9. Okay, thank you. 8 per 9. So, it is 8 per 9. Dan di sebelah ini, tengok belah kiri A dengan A boleh potong. Okay, A dengan A boleh potong. Tinggal kamu ada 1 tolak R darab 1 tolak R sama dengan 8 per 9. Okey, sama dengan 8 per 9. Kita buat perlahan. Jadi ini kena kembang. 1 tolak R adalah 1 tolak R kuasa 2. Okey, 1 tolak R kuasa 2. Jadi tak boleh nak factorize. Jadi kita kembangkan 1 tolak 2R tambah R kuasa 2 tolak 8 per 9 sama dengan 0. Okey, 9 tolak, ni cikgu hilangkan pecahan 9 kali 2 18R tolak 9R kuasa 2 sama dengan tolak 8 situ. Tolak 8 per 9 tu, tolak 8 ada 8 sama dengan 0. Boleh follow? Mana cikgu 8? 9R kuasa 2. Ada sini 9R kuasa 2 tolak 8 sama dengan 0. Okey, 8 dengan 9 ni boleh selesaikan. 9 tolak 8. Berapa? Boleh follow cikgu tak ni? Kita nak cari nilai R. Mungkin kat sini blur sikit Sekejap cikgu tunjuk balik. Okey, tadi cikgu sedang hapuskan 9 yang di bawah ni kelas. 9 yang di bawah ni. So, darabkan semua dengan 9. 9 darab 1, 9. 9 darab 2, 18R. 9 darab R. 9R kuasa 2. Okey, sini. Negatif 8 per 9 tolak 8 sama dengan 0. So, ada lagi 9 dengan 8 tu boleh selesaikan, dapat 1. 1 tolak 18R tolak 9R kuasa 2 sama dengan 0. Okey, sini. Sebab cikgu nampak ini persamaan kuadratik dan R itu dalam keadaan negatif. Cikgu nak pindahkan dia ke kanan. Cikgu suka buat macam tu. So, biarkan 0 di sebelah kiri. Kita dapat 9R kuasa 2 tambah 18R tolak 1. So, kita dapat macam ni. Okey, cuba factorize dapat apa? Boleh factorize tak? Apa nilai R? Cepat, masuk mode equation tu kamu boleh press dulu, try dulu. Apa dapat nilai R? Cikgu, kalkulator saya ni kan, saya dah tekan tu, dah habis dah masukkan semua. Lepas tu dia tanya pula,
A2, B2, C2 berapa. Lepas tu Oh, dia terus lagi. Kamu masuk tu keluar balik, kamu masuk bukan masuk equation, kamu ambil unknown tu. Kamu ambil unknown 2, dia kena ambil degree 2. Kamu salah ambil tadi tu. Keluar balik, masuk degree 2. Okay, semua orang. Dapat berapa? Oh ni tadi, alamak kat sinilah kelas. S2 tadi tambah kan. Tambah sini, kat situ dah start dah. Ni S2 tadi, A1 tambah R. Dah banyak pula kat situ. Nampak tak apa yang cikgu sedang betulkan? Baru cikgu nampak. Ni S tadi kita buat tolak, kat sini tambah ni. 1 tambah R. So sini 1 tambah R. So sini pun 1 tambah R. Jadi bila kita kembangkan, ni akan jadi 1 R habis kan? Dia hapuskan. R kuasa 2. Okay, ada siapa yang dapat jawapan cepat? Ni 1 tambah R, 1 tolak R. Kat sini tadi kita dah salah. Sama dengan 8/9. So, malahnya cikgu nak padam. Cikgu buat di sebelah 1 tolak R tambah R tolak R kuasa 2 sama dengan 8/9. Ini habis 1 tolak R kuasa 2 sama dengan 8/9 R kuasa 2. Okey, cikgu pindahkan R kuasa 2 ke kanan. 1 tolak 8/9 sama dengan R kuasa 2. So 9/9 tolak 8/9, 1/9 sama dengan R kuasa 2. So R sama dengan plus minus 1/3. Ni punca kuasa ni 1/9, so R sama dengan plus minus 1/3. Okey. Baik, itu dia. Kat sini tadi, dia bermula di sini. Tak adalah complicated sangat. Mesti ada salah kalau dapat nombor yang pelik-pelik, mesti ada salah. Semua orang boleh follow? Kat sini betul kan? So masih lagi kaedah yang sama. Jadi kita masukkan A darab 1 tambah R sama dengan 28. Bahagi dengan persamaan yang kedua kita. A per 1 tolak R sama dengan 31, 1/2. And then ini bahagilah ni, bahagi kita dapat macam ni dan sebelah kanan bahagi dapat 8/9. A dengan A dah boleh potong, kemudian kita kembangkan saja 1 tambah R, 1 tolak R, sambung di sebelah hijau ni. Jadi bila kita kembang ini yang kita kembang, 1 tolak R tambah R tolak R kuasa 2 sama dengan 8/9. Jadi 1 tolak R kuasa 2, 8/9. Pindahkan, cikgu suka pindahkan ini ke kanan sebab dia negatif di sebelah kiri. So cikgu pindahkan dia kanan jadi positif. 8/9 pindahkan ke kiri. Jadi 1 tolak 8/9 tinggal 1/9 untuk R kuasa 2. Jadi R punca kuasakan 1/9 tu dapatlah R sama dengan plus minus 1/3. Okey, jadi soalannya adalah cari nisbah sepunya. Soalan dia sebenarnya tak akan complicated macam ni lah kalau kita tak buat salah. Tadi kita dah tersalah kat sini. Tak perasan kan? Okey, boleh tak soalan ni? Ada 2 persamaan, 2 maklumat, bina 2 persamaan guna persamaan serentak. Tajuk janjang ni memang ada persamaan serentak. So kena mahir lah. Boleh kita sambung? Boleh Okay, thank you for the response. Okay, Kiat Seng, thank you. Kiat Seng boleh follow kan? Zisin. Alright, contoh 3. Ungkapkan perpuluhan berulang. Kita pernah jumpa soalan ni dalam tajuk cert. Tapi dalam janjang pun dia ada. Dia kata Pak Cikgu sangat gelap. Macam angin pun kuat nak ribut. Tempat kamu okey tak? Dekat sini dah hujan lebat dah cikgu.
Oh ya ke? Patut line kita macam tengah langgang je. Sekarang tengah ribut kat sini. Harap-harap semua orang stay safe. Okey. Ungkapkan perpuluhan berulang. 0.56363 dalam bentuk hasil tambah ke tak terhinggaan. Okay, dia minta kamu guna ni. Bagi satu janjian geometri. Ini pun perkara baru, tolong dengar. Ini pun baru untuk kamu dengar baik-baik. Nombor ini 0.5636363. Maksudnya dia akan sambung lagi. 636363 dan seterusnya. Okay, kamu nampak tak nombor yang berulang tu nombor apa? 5 tak berulang kan? 5 tak berulang. Yang berulang hanya 636363. Okey, sekarang cuba ikut cikgu. Kita tukar sebutan ini jadi suatu janjang, siri geometri. So kita boleh buat 0.5 tambah 0.063. Okey, bila kita tambah ni kita dapat berapa? Ya, 0.563 kan? Okey, kemudian kita tambah lagi. Nak sambung lagi ni, 63 yang seterusnya pula. Jadi kita kena tambah 0.00063. Betul ke? Okey, cuba kita tambah kat sini. 0.00063. So kita dapat 0.56363. Boleh follow? Dan tambah lagi 0, tengoklah sini ada 1. Tengok berapa digit sini. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kena ada 5 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Dan seterusnya. Kita cuba tambah lagi 0.0000063. Okey. Kita dapat 0.566363. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Cikgu nak tanya, faham tak siri geometri yang cikgu sedang buat ni? Faham? Faham? Orang lain? Kamu kena faham yang ni dengan jelas baru boleh buat. Kiasen faham? Kiasen boleh? Okey, Zisin boleh faham? Itu yang siri geometri yang cikgu sedang buat. Faham Okey, kalau faham yang ni cikgu nak padam. Tak faham tanya. Tak faham tanya. Relax, tak apa. Kita slow-slow je. Okey, baik. Sekarang kamu tengok balik siri geometri kita. Ini adalah 0.56363 dan seterusnya. Oh, kadang-kadang dia tak tulis macam ni tau. Dia boleh tulis 0.563. Ada titik di atas. Dia letak titik. Kalau dia letak titik atas 6 dan atas 3, maksudnya 6, 3 tu yang berubah-ubah. Faham? Kadang-kadang dia tulis macam ni yang atas. Kadang-kadang dia tulis macam bawah. So maksud dia sama. Nanti kamu akan jumpa ni kalau kamu banyak buat latihan. Dia maksudnya sama. 6, 3 tu yang berulang. Okey, kalau kita tengok siri ni kelas. 5 ni saja yang asing, yang pelik sikit. Okey? 0.5 ni pelik sikit. Dia bukan termasuk dalam nombor yang berulang tu. Jadi, nombor inilah nombor kita, siri geometri kita yang berulang tu. Okey, ini siri geometri kita. Baik, kalau kamu perhatikan lagi. Cikgu nak buat lawa-lawa sikit. Okey, ini adalah hasil tambah ke infinity. Ini adalah siri geometri yang berulang-ulang. Okey, kalau ini adalah, kalau 0.063 itu adalah A, apa nilai R-nya? R-nya berapa kelas? Dapat tak? R1 berapa? R2 berapa? Okey, cuba bantu cikgu. R1 berapa? Cuba ambil kalkulator, ambil 0.0063 bahagi 0.0063. Apa? Zisin, thank you Zisin. Huifan. Huifan, 0.1 ke 0.01? Oh, 0.01. 0.01. Baik, R yang kedua. Cuba ambil sebutan belakang. Okey, Aksen, thank you.
Cuba ambil yang ketiga pula. Sebutan ketiga bahagi sebutan kedua. Berapa R yang kedua tu? Sama tak? Sama kan? Okey, 0.01 juga. Okey, Kiasen pun dapat 0.1. Jadi maksudnya ini adalah janjang geometri dan bila kita tambah daripada A, tambah yang kedua, tambah yang ketiga dan tambah seterusnya sampai infinity, maksudnya itu adalah S infinity. Okey? Itu adalah S infinity. Yang kita buat ni, ini adalah S infinity. Sampailah bila-bila berapa sebutan pun tak tahu. Sebab dia letak titik-titik-titik aja. Jadi kesimpulannya untuk yang di atas ni kita boleh tulis dia sama dengan 0.5 itu terasing keluar, kita asingkan tambah dengan S infinity. Alright, jadi kita pun buat. Gantikan dalam persamaan S infinity. A bahagi 1 tolak R. Ingat? S infinity sama dengan A bahagi 1 tolak R. Jadi masuklah A kamu. 0.063 bahagi 1 tolak R tadi 0.01. Okey, kamu cuba tekan 0.5 kita tahu 1/2 sebab dia nak dalam pecahan termudah. Okey, dalam kurungan ni kamu tekan guna kalkulator dan bagi jawapan tu dalam pecahan. Berapa dapat? Okey, semua orang cuba kita experience ni, benda baru ni. Berapa dapat? Ada dah? Huifan dah bagi jawapan? Okay, ramai dah bagi jawapan. Bagus. Tujuh per 110. Okay, very good. Soalannya adalah ungkapkan nombor dalam pecahan termudah. So, akhirnya apa jawapan kita? 1/2. Tu 110 bawah tu. Oh, okay. Terima kasih. Nanti salah lagi. Okey, 1/2 tambah 7 per 110. 31/55. Zisin dah bagi jawapan. Sinting dah bagi jawapan. Okey, 31/55. Dan so boleh faham? Boleh faham tak penerangan cikgu? Ya. Boleh. Baik, tengok apa nombor yang diberi. Tengok nombor yang berulang itu yang kita buat jujukan dia, buat siri geometri dia. Nombor yang 0.5 tu terasing kita keluarkan. Okey. Baik, kalau lah cikgu ada contoh lain, cuba tengok ni kelas. Cuba buat siri geometri dia. Tukar ni 0.7156. Okey. Cuba tulis ini dalam bentuk siri geometri, apa kamu dapat? Kamu kena tahu itu dulu baru kamu boleh buat. Cari A dia, cari R-nya. Ini sama dengan apa? Yang berulang ni apa dia kelas? Apa nombor berulang? Apa? Ya, 156 saja berulang. 7 tak berulang. Okey? Okey, Kiasen betul, Zisin betul. Jadi sekarang cuba siri geometri dia. Siri geometri maksudnya cikgu nak kamu buat macam atas ni. Jadi 7 tak berulang, kita kena asingkan dia. 0.7, okey tambah berapa? Buat tak? Ada buat? Okey, kalau ada buat cuba semak dia akan jadi 0.0156 yang pertama. Yang kedua, lepas titik ni ada 4 digit kan? So sediakan 4 kosong.
0.1234156 balik. Nampak? Okey, tambah. Yang ketiga, okey. Lepas sebutan yang kedua ni tadi, lepas titik tu ada 7 digit. So sediakan 7 kosong. 0.1234567 macam tu. Okey, faham? So S infinity kita berada di sini saja. Okey, 0.7 tu terasing, dia akan sama dengan 0.7 tambah S infinity. Kemudian S infinity ni nanti kamu bukalah kurungan dia, bukalah rumus dia. Boleh ke? Boleh? Cikgu harap ada 3 contoh tadi menggunakan S infinity, hasil tambah infinity. Cikgu rasa kamu cubalah buat dulu nanti soalan tu. Baik, next adalah menyelesaikan masalah melibatkan janjang geometri. Cikgu rasa kamu dah jumpa dah soalan penyelesaian masalah ni. Okay, kita tengok last question ni. Okay, ada sikit masa lagi. Okay, sebuah syarikat telekomunikasi berjaya menjual 0.5 juta telefon pintar pada tahun 2015. Setiap tahun jualan telefon pintar meningkat. Tengok perkataan meningkat sebanyak 4%. Cari jumlah telefon pintar yang dijual dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Baik, ini apa? Jumlah telefon pintar. Itu apa? Soalan minta apa tu? Jumlah telefon pintar yang dijual 2015 hingga 2020. Maksudnya 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kamu bila dapat soalan, ini yang bahaya. Kamu kena faham apa soalan sebut. Apa tu Dina? Soalan sebut apa tu? Soalan apa tu kelas? Jumlah telefon pintar. Yelah, jumlah tu apa? T ke S ke? Okey, kalau tengok kat sini soalan ni nak S. Okey, 2015 Yongzhen, betul dia nak S kan Yongzhen. Baik, 2015 jadikan tahun T per T1, 2016 T2, 2017 T3, kamu susun. Baik, sekarang kita susun janjang tu dulu. Bila dapat soalan janjang geometrika, janjang aritmetik, kita susun jujukan nombor tu. Okey, pada tahun 2015 dia ada 0.5 juta yang telah dijual. Okey, jadi T1 kita adalah 0.5. Ini tahun 2015. Okey, kemudian T2 kita. Dia kata meningkat sebanyak 4%. Maksudnya kita ambil 0.5 darab 104. Okey? Darab 4%. 4% meningkat. Maksudnya tambahlah 4%. Berapa dapat? 0.5. Semua orang cuba ni. Berapa dapat? 4% darab 104 kan? Cikgu, kenapa 104? 4% bertambah kan? 4 per macam nak cakap kalau bertambah 4% maksudnya 4 per 100 kamu akan kira dulu darab daripada 0.5 kan? Kemudian jawapan ini kamu akan tambah balik 0.5 betul tak? Kamu kira dulu berapa bertambah. Kemudian kamu tambah balik dengan ni 0.5. Ataupun cara lain dia, kamu boleh terus ambil, dia meningkat 4%, maksudnya 104 daripada 100 darab 0.5 lah. Sebab tu darab dengan 1.04 tu. Boleh? Okey, berapa? .52. Okay, thank you. Ramai dah jawab. Okay, kita cepat sikit ini kelas. Okay, next yang ketiga. Sebutan yang ketiga. Berapa? Kalau dia naik 4% lagi. Berapa? Okay, Min dapat. Yang ni, yang ketiga. Darab lagi 0.52
darab dengan, okey, Jihan dah dapat, Ciao En dah dapat, okey cepat sikit 0.5408 dan seterusnya. Okey, ini kita dapat tiga jujukan nombor. Bagi tahu cikgu, ini janjang aritmetik ke janjang geometri? Okey, tu first kena check. Okey, cuba check. Tolak dapat sama ke bahagi dapat sama? Bila dapat janjang, tentukan dulu. Ini JA ke? Adakah ini JG? Okey. Kalau JA mesti ada different. Kalau JG mesti ada R. So mana satu? Yongzhen kata JG, Zixin kata JG. Kalau JG maksudnya dia mestilah ada R. Dan berapa R dia? Okey, Jihan pun kata JG, Kak Sim pun kata JG. Good, bagus. Okey, berapa R dia? .04. Okey, 1.04. Okey, good. Bagus kamu. 1.04. Okey, dan kita dapat janjang, kita baca soalan tadi balik. Dah ada penting, kita dah tahu A, kita dah tahu R. Okey, sekarang kita nak jawab soalan A. Cari jumlah telefon pintar 2015 hingga 2020. Maksudnya itu S berapa kelas? S berapa? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15 yang pertama itu adalah S6. Yongzhen kata bagus. Jadi ini adalah S6. Kamu gunalah formula S6. Okey, maksudnya kita guna formula A darab R-nya berapa? Okey, 1.04. Maksudnya R kuasa N tolak 1 R kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. Gunalah formula ini. Boleh? Cikgu tinggalkan? Yang penting cikgu nak kamu tackle soalan tu macam mana. Boleh kan? Ganti saja sekarang. Ganti saja. A 0.5, R dia 1.04 kuasa 6. Kemudian tolak dengan 1 bahagi dengan 1.04 tolak 1. Ini tekan saja kalkulator. Dah dapat jawapan dah tu. Okey ya. Sekarang cikgu nak ajak kamu tengok B. Jika 33% daripada telefon pintar yang dijual 2017 hingga 2020. Okay, take 2017 hingga 2070 bersaiz 5 inci dan 14% bersaiz 6 inci. Hitung jumlah telefon pintar yang bersaiz 5 inci dan 6 inci dulu. So, 2017 hingga 2020 itu apa? Bising anak saya. Okey, ni soalan dia. Okey, ni apa ni kelas? Itu yang penting kamu tahu dulu. Jangan tengok yang lain dulu. 33 ni semua jangan tengok dulu. Biar dulu. Yang penting 2017 hingga 2020 tu apa? S apa tu? S. Betul Zixin S? Okey, S berapa? Is that S4? Kamu ada T1, T2, T3, T4, T5, T6. Okey, ini tahun 15, ini tahun 16, ini tahun 17. Ini tahun 2018, 2019, ini tahun 2020. Sekarang dia nak 2017 hingga 2020. Ini dia. T berapa tu? S berapa tu? Adakah itu S4, Yongzhen, Kiat Seng, Wardina? Adakah itu S4? Ya, Yongzhen confident sangat Yongzhen ni. Kalau S4, kamu kena faham itu adalah hasil tambah 4 sebutan yang pertama Yongzhen. 4 yang pertama. Kalau kamu kata S4 maksudnya daripada 15, 16, 17, 18. Faham Okey, Jihan pun baru terfikir. Jadi ini adalah S6 tolak S2. Okey, good Yongzhen. Tak apa, salah. Salah sikit kita belajar kan. Jadi S6 tolak S2 tu dia minta kamu cari dulu. Okey, cari dulu S6 tolak S2. Alright, kemudian bila kamu dah dapat S6 tolak S2, cikgu rasa S6 kita dah cari tadi. Soalan yang atas ni dah cari S6. Kemudian kita gantikan kat situ, tinggal lagi kita cari S2 saja. S2 ni jangan buat susah.
S2 adalah sebutan pertama tambah sebutan kedua. Jadi S2 kita boleh ambil 0.5 tambah 0.52. Itu maksudnya hasil tambah dua sebutan yang pertama. Okay. S2 ni kita terus boleh ambil 0.5 tambah 0.52. Tak payah buka formula pun tak apa. Okay, S6 ini kita ambil soalan A tadi. Sekarang kamu akan dapat jawapan berapa juta dia tu kan. Berapa juta kat situ yang dia dah dapat. Kemudian baru tengok soalan balik. Dia kata 33% adalah bersaiz 5 inci. Okay, 33% adalah bersaiz 5 inci. Kenapa tu dia keluar yang tu? Okay, berapa S6 tadi? Kamu dah tekan belum? Cikgu nak kena tunjuk sikit. S6 berapa? Okay, go. S6. Kena ada jawapan ni. Kalau tak susah cikgu nak tunjukkan. 3.316, betul 3.316. Okay, thank you. Kita cepat sikit. So, kita terus ganti 3.316 tolak ini. 0.5 tambah 0.52 berapa? Tolak dua-dua tu. Berapa? 1.02. Is that 1.02? Betul-betul lah tekan. Oh ini 1.02 Okay, 1.02. So jawapan sini adalah 2.296 juta. Jadi itu semua jumlah telefon bimbit yang dijual, tak kira apa saiz. Okay, ini adalah semua telefon bimbit yang dijual. Semua jenis. Daripada semua jenis ni, dia kata 33% adalah bersaiz. Okay kelas, sorry. Okay, boleh dengar cikgu balik? Dah nak habis dah pun dia boleh putus-putus lagi. Okay, kita sambung sikit saja lagi, right? Cikgu ambil masa sekejap, cikgu pun ada kelas lain ni. Baik, itu dia tadi. Tengok skrin. Ini dia tadi yang kita dah kira adalah untuk 2.296 juta untuk semua jenis kan. Okey, sekarang dia kata dia nak 5 inci adalah 33%. So kamu kiralah 33% daripada 2.296 juta tu berapa? Dapatlah jawapan. Kemudian untuk 6 inci dia kata ada 14%. Jadi ambillah 14% daripada 2.296 yang terjual tu berapa banyak. So itulah jawapan untuk yang dia tanya. Hitung jumlah telefon pintar 5 inci dan 6 inci. Baik. Soalan ni kamu tackle baik-baik, jangan terperangkap tadi baca soalan dia. Baik, nanti boleh tengok balik. Jadi cikgu rasa itu yang cikgu nak ajar hari ni. Jadi kita dah habis untuk semua bab 6. Sebenarnya problem solving pun kita dah buat sikit-sikit sebelum ni. Jadi kesimpulan untuk bab 6 kita ada dua. Satu janjang aritmetik, ada janjang geometri. Bila aritmetik kita ada D, janjang geometri kita ada R. Dan sebutan ke N untuk janjang aritmetik itu dia Tn sama dengan A tambah N tolak 1D.
Dan rumus Sn, n bahagi 2, 2a tambah n tolak 1d. Okay, cuba ingatlah rumus ni ada dua saja rumus. Satu Tn, satu lagi Sn. Okay, Tn, Sn. Sama juga untuk janjang geometri. Kita ada dua juga, tambah satu untuk infinity. Kita ada sebutan Tn sama dengan AR kuasa n tolak 1. Kemudian kita ada rumus untuk hasil tambah. Tengok R, Sn ini formula dia. Tengok R. Kalau R besar guna yang atas. Kalau R kecil daripada 1 guna yang bawah. Dan satu lagi untuk janjang geometri sahaja. Kita ada hasil tambah ketak terhinggaan. S infinity sama dengan A per 1 tolak R. Baik, itu kesimpulan yang kita dah habis belajar bab 5. Kemudian cikgu rasa cikgu akan berhenti di situ dulu. Besok kita ada kelas, jangan lupa. Besok cikgu nak bincang soalan-soalan ni lah. Baik, latih diri 5.8 kamu cuba buat. Nombor 1, ini soalan teka silang kata tau. Cikgu tak nak lah kamu buat silang kata tu sebab nanti tak ada jalan kerja. Kamu buat ini. Nombor 1 A, B, C, D. Okay, kemudian buat latih diri 5.9, buat dulu. Okay, kemudian buat nombor 1 dan nombor 2. Boleh? Buat dulu, okay? Besok kita cuba bincang. Minggu ni kita habiskan janjang geometri, kita habiskan janjang aritmetik, kita bincang-bincang soalan. Next week, cikgu masuk bab baru. Okay? Okay, baik, kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada apa nak tanya, cikgu rasa boleh berhenti dulu di sini. Okay, boleh say goodbye. Boleh say thank you and then boleh leave the class. Sorry, take your time. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Bye. Bye. Okay, well, okay, you are welcome everyone. Bye-bye. Happy study, okay? Okay, bye-bye everyone.